Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu dengan cikgu semula dalam slot tuition online Perlis Mengaji untuk mata pelajaran sejarah SPM. Jadi apa khabar pelajar-pelajar semua hari ini? Cikgu harapkan semua berada dalam keadaan sihat dan berada di rumah masing-masing untuk meneruskan pembelajaran. Okey. Jadi hari ini Cikgu Suraya binti Abdul Rahim dari SMK Tengku Sulaiman akan meneruskan slot pembelajaran sejarah pada hari ini dengan tajuk Malayan Union. Okey, pernahkah pelajar dengar mengenai Malayan Union? Okey, Malayan Union berada dalam tajuk bab 4 tingkatan sukatan mata pelajaran tingkatan 5. Jadi apakah yang pelajar tahu mengenai Malayan Union? Okay. Sebenarnya Malayan Union ni adalah satu cadangan bentuk negara bangsa yang dicadangkan oleh kerajaan British selepas British menduduki semula tanah Melayu pada tahun 1946. Okay. British menduduki tanah Melayu selepas Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua dan British telah mencadangkan satu bentuk negara bangsa yang baru iaitu Malayan Union. Okey, Malayan Union ialah usaha untuk menghapuskan negara dan bangsa yang dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum ini, British sebenarnya telah menjalankan dasar menerima negeri Melayu, Raja Melayu dan orang Melayu adalah pemilik tanah Melayu. Dan British telah menerima bahawa ada istiadat Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu ialah budaya tanah Melayu. Ini gambar menunjukkan tunjuk perasaan orang Melayu menentang Malayan Union. Dan Datuk On telah mendapat sokongan yang kuat dalam usaha menentang Malayan Union. Okey, mengapakah British ingin memperkenalkan Malayan Union? Yang pertama, persediaan membentuk kerajaan sendiri. Konon-kononnya British nak bagi persediaan kepada penduduk tanah Melayu nak bentuk kerajaan sendiri. Yang kedua, British inginkan pentadbiran yang licin. Dan British ingin menjimatkan kos atau perbelanjaan pentadbiran. Sebab sebelum ini, tanah Melayu telah dibahagikan oleh British kepada 3 unit pentadbiran yang berbeza, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Melayu. Pelajar ingat lagi negeri-negeri Selat terdiri daripada 3 buah negeri iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Negeri-negeri Melayu Bersekutu ada 4 buah negeri iaitu Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Manakala negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Okey. Dan kepelbagaian sistem pentadbiran ini telah menelan kos yang besar dan menyebabkan pembangunan ekonomi setiap negeri tidak seimbang. Faktor yang seterusnya, mengapa British hendak memperkenalkan Malayan Union ialah hendak membentuk satu bangsa Malayan Union. Bangsa tu nama Malayan Union. Supaya golongan pendatang, iaitu pada masa ni orang China dan India dapat melupakan negara asal mereka dan supaya golongan pendatang pada masa tersebut menumpukan taat setia hanya kepada Malayan Union. Sebab apa British nak pastikan supaya golongan pendatang ni lupakan negara asal, tumpukan taat setia kepada Malayan Union? Kerana British hendak memastikan sumber tenaga dan pelaburan untuk memajukan ekonomi tanah Melayu tidak terbantut. Maksudnya dia nak gunakan golongan pendatang ni untuk memajukan ekonomi tanah Melayu sebab British hendak kawal kekayaan ekonomi tanah Melayu. Okey. Seterusnya, sebab apa British hendak perkenalkan Malayan Union? Supaya British dapat menjamin penguasaan yang berterusan terhadap sumber ekonomi tanah Melayu. Okey, di samping itu, British hendak mengawal
kuasa politik orang Melayu. Okey. Jadi singkatannya, sebab apa Melayu Union diperkenalkan? Cikgu ringkaskan kepada bentuk licin, jimat, bangsa, sumber, kawal. Ini satu kaedah hendak mengingat fakta lah. Menggunakan kata kunci iaitu bentuk licin, jimat, bangsa, sumber, kawal. Pelajar boleh hafal kata-kata kunci ini supaya memudahkan pelajar menjawab soalan mengenai sebab pengenalan Malayan Union. Okey, kita pergi pada latihan. Okey, latihan objektif SPM 2013. Apakah hasrat British membentuk sebuah bangsa Malayan Union? A. Menumpukan taat setia. B. menguatkuasakan pasukan tentera. C. Membantu dalam pentadbiran. D. Membantras ancaman komunis. Kata kunci soalan ni ialah sebab apa British nak bentuk bangsa Malayan Union. Jadi apakah jawapannya? Jadi kalau bangsa dia lebih kepada taat setia. Hendak menumpukan taat setia. Soalan seterusnya, apakah muslihat British memperkenalkan Malayan Union di tanah Melayu pada tahun 1946? Kata kuncinya ialah muslihat. Apa muslihat British? A. Menyekat pengaruh dan campur tangan luar. B. Mendapatkan sokongan penduduk tempatan. C. Mengurangkan kemasukan orang dagang. D. Menghapuskan negara dan bangsa Melayu. Jadi sebab apa? British, apakah muslihat British sebenarnya? Jadi dia lebih kepada menghapuskan negara dan bangsa Melayu. Okey, soalan seterusnya, ketiga-tiga unit politik di tanah Melayu dalam pentadbiran Malayan Union telah disatukan iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Mengapakah British bertindak demikian? Jadi kata kuncinya sebab apa disatukan ketiga-tiga unit politik ni? A. Menjimatkan kewangan kerajaan. B. Memelihara hak istimewa peribumi. C. Memperkukuh pemerintahan beraja. D. Melatih penduduk tempatan mentadbir. Jadi sebab apa ketiga-tiga unit pentadbiran ini disatukan? Jadi jawapannya, pelajar, apa jawapannya? Jadi A. Menjimatkan kewangan kerajaan iaitu kos. Okey. Dan soalan seterusnya, raja di atas menunjukkan perubahan pentadbiran British di tanah Melayu iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu disatukan. Apakah tujuan British melakukan perubahan di atas? A. Melicinkan pentadbiran. B. Memajukan penduduk tempatan. C. Menghapuskan sempadan negeri. D. Menghapuskan pengaruh komunis. Sebab apa disatukan? Ini lebih kurang soalan tadilah yang sebelum ni. Dia diulang. Jadi jawapannya melicinkan pentadbiran. Okey. Seterusnya, tajuk yang kedua ialah ciri-ciri perjanjian Malayan Union. Jadi Malayan Union ni telah menggabungkan semua negeri tanah Melayu dalam satu unit pentadbiran. Yang pertama, semua negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu serta dua negeri Selat disatukan. Yang kedua, seorang Gubernur British dilantik oleh Ratu England untuk mengetuai Malayan Union. Yang ketiga, Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Malayan Union dibentuk. Ada dua majlis, Majlis Eksekutif, Majlis Undangan. Seterusnya, Singapura diasingkan kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas. Ciri yang seterusnya perjanjian Malayan Union ialah kewarganegaraan sama rata dengan prinsip jus soli menjadi asas kerakyatan Malayan Union. Jadi kewarganegaraan sama rata maksudnya semua penduduk, tak kira bangsa apa, mendapat kewarganegaraan sama. Seterusnya, Raja-Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu yang hanya membincangkan soal agama Islam
dan adat istiadat Melayu sahaja. Maksudnya Raja Melayu ni cuma boleh bincang soal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Dan yang terakhir, seorang pesuruh jaya dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua pentadbir. Jadi ini singkatan yang cikgu buat. Ciri. Okey, ciri ni ciri Melayu Union. 1. Gubernur, Majlis, Singapura, warga, Raja Suruh. 1 Gubernur, Majlis Singapura, warga, Raja Suruh. Pelajar boleh ingatlah kata kunci ni untuk mengingati ciri-ciri perjanjian Malayan Union. Okey. Apa maksud kewarganegaraan jus soli? Apa maksud jus soli? Jus soli dia merujuk kepada kelayakan menjadi rakyat Melayu Union kepada sesiapa sahaja yang lahir di tanah Melayu dan Singapura. Sesiapa sahaja yang dilahirkan pada tahun 1946 di tanah Melayu dan Singapura automatik jadi rakyat Malayan Union. Okey, seterusnya sekiranya semasa tahun 1946 tu seseorang tu dia berumur 18 tahun dan ke atas. Syaratnya dia mestilah bermastautin bermastautin ni maksudnya menetap selama 10 hingga 15 tahun barulah dia diberikan kerakyatan. Maksudnya 18 tahun ke atas pada tahun 1946 syarat untuk menjadi warga negara Malayan Union ialah dia mesti telah menetap selama 10 hingga 15 tahun di Tanah Melayu atau Singapura. Syarat yang ketiga, mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun. Contohnya masa tahun 1946 tu, umur dia 17 tahun. Syaratnya ialah kalau dia nak jadi warga negara Melayu Union ialah dia merupakan anak warga negara di atas. Maksudnya anak kepada warga negara yang nombor 2 ni. Ibu bapanya telah bermastautin selama 10 hingga 15 tahun barulah diberi kerakyatan. Dan syarat yang terakhir untuk jus soli ini ialah semua rakyat British daripada jajahan tanah jajahan takluknya boleh menjadi rakyat Melayu Union. Maksudnya mana-mana negara British, mana-mana negara tanah jajahan British, rakyatnya boleh memohon menjadi rakyat Malayan Union. Jadi nak mohon kerakyatan ni dia tak terikat pada syarat satu kerakyatan negara saja. Rakyat Melayu Union ni dia boleh ada lebih daripada satu kerakyatan pada masa ini. Maksudnya dia boleh mohon jadi rakyat Melayu Union walaupun dia dah ada kerakyatan negara lain. Dia boleh mohon. Dia boleh ada 2 kerakyatan. Okey. Ini dia struktur pentadbiran Malayan Union yang diketuai oleh Gubernur Malayan Union. Dan di atasnya ialah Parlimen British. Gubernur Malayan Union di bawah gubernur ni ada 3 majlis iaitu Majlis Eksekutif, Majlis Undangan, Majlis Raja-Raja Melayu. Dan di bawah 3 majlis ni setiap negeri ada pesuruh jaya negeri. Pesuruh jaya negeri ni orang British lah. Di setiap negeri ni ditempatkan pesuruh jaya negeri. Okey, ini struktur pentadbirannya. Okey. Dan Malayan Union telah diisytiharkan pada 1 April 1946 dan gubernurnya yang pertama ialah Sir Edward Gen. Dan pentadbiran Malayan Union telah berusaha mewujudkan sebuah kesatuan yang dikuasai oleh sebuah pemerintah pusat yang kuat. Jadi ciri Malayan Union ni dia ada pemerintah pusat yang kuat. Okey. Kita pergi pada latihan. Untuk yang cikgu ajar tadi, latihan struktur. Iaitu A, senaraikan ciri-ciri perjanjian Malayan Union. Ingat lagi pelajar tadi? Ciri-ciri perjanjian Malayan Union. Kalau soalan bentuk begini, pelajar cuma perlu senaraikan sahaja. Apa ciri-ciri dia? Ingat lagi tadi? Senarai ciri-ciri dia. Ni. Okey. Kewarganegaraan sama rata. Cikgu ambil dari awal lah. Ni dia. Ini ciri-cirinya. Okey. Pelajar boleh jawab lah.
Soalan ni jelaslah. Okey. Soalan yang kedua, soalan B. Cikgu nak pelajar jawab sendiri kali ini. Dan pelajar boleh bincangkan dengan guru-guru, dengan guru pelajar tentang soalan ni. Semasa cuti PKP ni. Okey, soalan B. Kerakyatan secara jus soli menjadi asas kerakyatan Melayu Union. Jelaskan. 4 markah. Jadi kalau soalan struktur begini, itu cikgu dah terangkan. Mesti ambil ayat mula daripada soalan. Jadi kita mula dengan apa? Kerakyatan secara jus soli menjadi asas kerakyatan Melayu Union, iaitu ambil ayat daripada soalan. Okey. Jadi pelajar perlu rujuk kepada nota tadi yang jus soli. Bagaimanakah kerakyatan secara jus soli? Dia minta jelaskan 4 markah. Dan soalan C. Mengapakah kerakyatan tersebut ditolak oleh orang Melayu pada masa tersebut? Berikan pandangan anda. Ini adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan dia tanya mengapakah? Jadi dia nak sebab. Sebab kerakyatan tersebut ditolak oleh orang Melayu. 4 markah. Jadi pelajar perlu bagilah jawapan sebab apa. Bagi pandangan pelajar. Mungkin orang Melayu dia merasai kedudukannya tergugat dengan kemasukan golongan pendatang sebagai penduduk di tanah Melayu. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu reaksi terhadap Malayan Union. Apa maksud reaksi? Reaksi ialah tindak balas. Tindak balas penduduk di tanah Melayu terhadap Malayan Union. Ada yang menerima dan ada yang menentang. Tapi ramai yang menentang lebih daripada menerima. Menerima ni segelintir sahaja yang menerima. Okey. Sebab apa berlaku penentangan oleh orang Melayu terhadap Malayan Union? Yang pertama, orang Melayu dia membantah tindakan Sir Harold MacMichael mengugut Raja-Raja Melayu bahawa baginda akan diturunkan daripada tahta sekiranya enggan menerima Malayan Union. Contohnya Sultan Badlishah dari Kedah. Jadi Sir Harold MacMichael dia ugut Raja Melayu. Kalau tak tanda tangan, akan diturunkan tahta. Contohnya yang berlaku terhadap Sultan Badlishah Kedah. Sultan tidak diberi masa yang cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri. Contohnya Sultan Perak. Terdapat sultan yang tidak diberi masa yang cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri. Yang ketiga, terdapat sultan yang tanda tangan perjanjian Malayan Union atas dasar setia kawan dengan British. Maksudnya sultan tu dia memang berkawan baik dengan British. Contohnya Sultan Selangor dan Sultan Johor. Okey. Sebab penentangan seterusnya ialah bagi orang Melayu, keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak sesuai untuk British buat pembaharuan politik. Maksudnya baru saja lepas Perang Dunia Kedua, baru saja lepas dijajah oleh Jepun. Tiba-tiba British nak buat pembaharuan politik. Jadi orang Melayu kata keadaan yang pada masa tersebut tidak sesuai lagi nak buat pembaharuan politik. Yang kelima, orang Melayu menentang penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union. Penghakisan maksudnya kuasa Raja-Raja Melayu sudah hilang pada masa tersebut. Kerana Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu sahaja yang membincangkan mengenai agama Islam dan adat istiadat orang Melayu sahaja. Raja Melayu hilang tahta dan kredibiliti sebagai ketua orang Melayu. Hilang dia punya kredibiliti dia, kuasa dia sebagai ketua orang Melayu.
Zakat fitrah dipungut di bawah nama Gubernur Malayan Union. Sebelum ni kuasa di bawah Raja-Raja Melayu. Tetapi selepas penubuhan Malayan Union, Gubernur Malayan Union yang ambil alih pungutan zakat fitrah. Jadi ini telah menimbulkan menjatuhkan maruah Raja-Raja Melayu dan orang Melayu, bertentangan dengan kedudukan Sultan yang merupakan ketua agama Islam. Jadi sebab inilah orang Melayu menentang penghakisan kuasa-kuasa Raja Melayu dalam Malayan Union. Okey. Sebab penentangan yang seterusnya ialah pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang ditolak oleh orang Melayu. Orang Melayu dia menentang kerakyatan secara jus soli yang diberikan kepada orang dagang. Kerakyatan tu pula sangat longgar, sangat mudah pula. Sesiapa sahaja yang dilahirkan di tanah Melayu dan Singapura boleh menjadi rakyat Malayan Union. Dasar terbuka British akan mengancam status quo orang Melayu sebagai penduduk pribumi. Dasar terbuka British terhadap kemasukan orang dagang ni, kerakyatan kepada orang dagang ni akan mengancam kedudukan orang Melayu sebagai penduduk asal di tanah Melayu. Pribumi maksudnya penduduk asal. Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil dengan kemasukan orang dagang. Orang Melayu bimbang dengan pemberian kerakyatan yang longgar tu, jumlah orang Melayu akan menjadi kecil berbanding dengan orang dagang. Ekonomi dan pendidikan mereka akan bertambah mundur. Orang Melayu bimbang dengan kerakyatan yang longgar tu pada orang dagang. Ekonomi dan pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur. Okey. Okey, seterusnya. Sebab penentangan oleh orang Melayu bimbang kehilangan warisan yang telah dibina oleh kerajaan Melayu seperti Kesultanan Melayu Melaka. Jadi orang Melayu sangat bimbang. Nanti kalau Melayu Union ditubuhkan, hilanglah warisan yang dibina oleh kerajaan Melayu seperti penggunaan bahasa Melayu, agama Islam sebagai agama rasmi di tanah Melayu. Pengenalan Malayan Union akan menghapuskan sejarah yang dibina oleh kerajaan tersebut. Okey. Itulah dia sebab-sebab penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Tetapi terdapat juga orang Melayu dan orang dagang yang menyokong Malayan Union. Penyokong Malayan Union antaranya ialah orang dagang. Orang dagang ni orang Cina dan India pada masa tersebut. Yang kedua ialah orang Melayu radikal. Radikal ni dia agresif. Radikal ni dia agresif. Melayu radikal ialah kumpulan orang Melayu yang menolak sistem politik feudal. Orang Melayu yang menolak sistem politik feudal maksudnya dia tak mau sistem beraja. Dia tak mau ada raja. Dan dia memandang Indonesia sebagai inspirasi. Maksudnya dia jadikan Indonesia sebagai contoh yang baik terhadap dia. Iaitu pada masa itu Indonesia dia sudah tidak ada raja. Dia telah menubuhkan kerajaan republik. Dan mereka, orang Melayu radikal ni, dia mendukung Melayu Raya, iaitu konsep negara Melayu Raya dan bergabung dengan Indonesia Raya. Kebanyakan orang Melayu radikal ni, mereka ni berasal dari Indonesia. Dan orang Melayu radikal, dia bersetuju dengan dasar menyatukan negeri-negeri Melayu menjadi sebuah unit politik untuk melicinkan pentadbiran. Jadi mereka sokong Malayan Union ni sebab mereka kata bila disatukan negeri-negeri Melayu tadi, negeri Selat, Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, ini akan melicinkan pentadbiran. Mereka juga menyokong dasar sama rata Malayan Union
yang akan menghapuskan hak perlindungan kepada orang Melayu. Ini terutamanya orang dagang lah. Mereka menyokong dasar sama rata kewarganegaraan sama rata kerana akan menghapuskan hak perlindungan kepada orang Melayu. Dan mereka menyokong kerakyatan terbuka kerana boleh mengekalkan kerakyatan asal masing-masing. Dan golongan orang dagang ni, dia menyokong kerakyatan terbuka sebab mereka boleh kekalkan kerakyatan mereka. Mereka boleh ada lebih daripada satu kerakyatan. Okey, dan mereka mempercayai janji British yang akan memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Mereka percaya satu hari nanti selepas ditubuhkan Melayu Union ni, British akan beri kemerdekaan kepada tanah Melayu. Okey. Dan Malayan Union juga disokong oleh Parti Kebangsaan Melayu Malaya atau PKMM. Kerana PKMM dia menyokong Malayan Union kerana pemerintahannya bersifat barat. Ingin menghapuskan sistem feudal Melayu, iaitu dia tak nak sistem beraja, dia nak sebuah negara republik. Dan tidak mengiktiraf kuasa raja dan pembesar. Dia tak mau iktiraf kuasa raja dan pembesar. Dan mereka menyokong konsep republik. Republik ni kerajaan yang tak ada raja lah. Dia diketuai oleh presiden, seperti di Indonesia. Dan konsep Melayu Raya dilaksanakan. Dan mereka menyokong konsep Melayu Raya dilaksanakan, iaitu digabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia. Bentuk negara baru iaitu Melayu Raya. Dan mereka menyokong penyatuan pentadbiran agama Islam dalam Malayan Union kerana hal ehwal Islam dipermudahkan. Okey. Terdapat juga pegawai takbir Melayu yang menyokong Malayan Union. Sebab apa pegawai takbir Melayu ini menyokong Malayan Union? Dia kata kerana British merupakan kuasa besar dan cekap untuk membangunkan tanah Melayu. Jadi inilah dia sebab-sebab sokongan oleh Parti Kebangsaan Melayu Malaya dan juga pegawai takbir Melayu. Okey. Dan Malayan Union juga disokong oleh Angkatan Pemuda Insaf atau API, pimpinan Ahmad Bostamam, Angkatan Wanita Sedar Awas dan Barisan Tani Malaya atau Batas. Okey, itu dia sokongan. Tindakan orang Melayu menentang Malayan Union. Apakah yang orang Melayu lakukan untuk menentang Malayan Union? Yang pertama, ahbab-ahbab Melayu menyatakan bantahan secara berterusan. Contohnya ahbab utusan Melayu, majlis dan warta negara. Okey, utusan Melayu, majlis. Okey, yang kedua, tindakan orang Melayu menentang Malayan Union ialah orang Melayu mengadakan demonstrasi secara berterusan. Demonstrasi ini maksudnya berkumpul ramai-ramai secara aman. Semasa Sir Harold MacMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Tindakan yang seterusnya ialah Persatuan-Persatuan Melayu telah dihidupkan semula untuk menentang Malayan Union. Okey. Seterusnya, dan Persatuan-Persatuan Melayu ni telah menghantar telegram dan surat bantahan ke pejabat tanah jajahan di London. Hantar telegram dan surat bantahan. Seterusnya, peranan Datuk On bin Jaafar. Datuk On telah menyeru orang Melayu supaya berkongres, maksudnya berkumpul, bermesyuarat, bertukar-tukar pandangan dan akhirnya menubuhkan United Malays Organisation, UMO. Dan Kongres Melayu yang pertama telah diadakan di Kelab Sultan Sulaiman iaitu pada 1 hingga 4 Mac 1946. Dan kongres ni telah dihadiri oleh 41 buah persatuan dari seluruh semenanjung tanah Melayu.
Okey. Tindakan seterusnya ialah dan Kongres telah bersetuju untuk menubuhkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu ataupun UMNO, United Malays National Organisation, untuk menentang Malayan Union. Dan tindakan orang Melayu seterusnya menentang Malayan Union ialah mereka telah mengadakan Kongres Melayu kedua pada 30 hingga 31 Mac 1946 untuk membantah pengisytiharan Malayan Union pada 1 April 1946. Cuba pelajar tengok tarikh ni 30 hingga 31 Mac. 31 ni esok tu nak diisytiharkan Malayan Union pada 1 April. Orang Melayu masih mengadakan kongres untuk membantah pengisytiharan Malayan Union. Okay. Dan seterusnya orang Melayu telah mengadakan rapat umum. Rapat umum ni dia berkumpul secara aman, beramai-ramai di setiap bandar besar untuk menunjukkan bantahan mereka kepada ahli-ahli Parlimen British, iaitu L.D. Gammons dan David Rhys Williams. Okay? Mereka telah mengadakan rapat umum. Okay? Dan seterusnya, tindakan orang Melayu menentang Malayan Union ialah Raja-Raja Melayu telah berkumpul di Kuala Kangsar pada 28 April 1946 untuk menyatakan bantahan kepada ahli-ahli parlimen tersebut. Ini Raja-Raja Melayu pun memainkan peranan penting, pelajar-pelajar, iaitu Raja-Raja Melayu telah berkumpul di Kuala Kangsar pada 28 April ini selepas penubuhan Malayan Union untuk menyatakan bantahan kepada ahli-ahli parlimen tersebut. Okey, latihan esei ini ialah soalan SPM 2006. Okay? Malayan Union telah diisytiharkan pada 1 April 1946 oleh penjajah British. Jelaskan 6 sebab British mengisytiharkan Malayan Union. Jadi pelajar perlu senaraikan 6 sebab. 6 sebab. Tapi adakah pelajar hanya perlu menyatakan 6 sahaja? Dia kata 6 kan? Sebenarnya pelajar boleh bagi lebih daripada 6. Okey, jadi pelajar mulakan ayat untuk menjawab soalan esei ni. Pelajar mula dengan sebab British mengisytiharkan Malayan Union ialah, cuba pelajar ingat, apa sebab British memperkenalkan Malayan Union? Yang pertama, muslihat British untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Konon-kononnya British hendak menyediakan penduduk tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Yang kedua, pelajar ingat tak apa dia sebab British memperkenalkan Malayan Union? Sebab nak menjimatkan kos pentadbiran. Lagi, yang ketiga, hendak melicinkan pentadbiran. Dan pelajar boleh huraikan sebelum sistem pentadbiran British, sebelum Malayan Union ialah British telah membahagikan sistem pentadbiran kepada 3 unit pentadbiran, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pelajar boleh bagi huraian tu yang telah menyebabkan kos perbelanjaan pentadbiran meningkat. Kemudian sebab apa British mengisytiharkan Malayan Union? Seterusnya, sebab British mengisytiharkan Malayan Union ialah kerana Malayan Union telah mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Pelajar boleh buat huraian. Sebab apa kuasa Raja-Raja Melayu telah hilang ataupun kurang?
Okey? Dan cikgu nak berpesan pada pelajar, iaitu esei ni cikgu cadangkan pelajar tulis dalam bentuk perenggan. Kalau boleh, satu perenggan tu bagilah 2 hingga 3 jawapan. Okey, jadi kalau 6 markah, mungkin kalau satu perenggan ada 2 jawapan, bagilah 3 perenggan. 2 darab 3 sama juga 6. Ataupun pelajar kalau dia nak bagi lebih pun lagi bagus. Bagi 4 perenggan untuk jawab soalan esei ni. Okey, soalan seterusnya ialah soalan B, soalan SPM 2016. Mengapakah kumpulan orang Melayu radikal dan orang dagang menyokong Malayan Union? Jadi bila pelajar dapat soalan esei ni, cikgu dah pesan dah dalam slot sebelum ni, baca dan faham kehendak soalan. Mengapakah dia perlukan sebab? Sebab kumpulan orang Melayu radikal dan orang dagang menyokong Malayan Union. Jadi mula tengok markah. Okey, 6 markah kan. 6 markah perlu bagi 6 isi fakta atau huraian. Kalau boleh bagilah lebih daripada 6 markah. Okey, mula ayat dengan orang Melayu radikal dan orang dagang menyokong Malayan Union kerana apa? Okey, dalam satu perenggan buatlah bagilah 2 hingga 3 jawapan. Cikgu cadangkan pelajar buatlah 4 perenggan ke. Okay? Tapi untuk pengetahuan pelajar, perenggan tu tidak wajib. Cuma kita nak bagi esei pelajar tu nampak apa? Nampak lebih tersusun. Okey. Dan soalan C, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang akan berlaku sekiranya Malayan Union terus dilaksanakan di tanah Melayu? 6 markah. Okey, soalan ni soalan kebat, soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Maksud soalan ni, apakah yang akan berlaku sekiranya Malayan Union terus dilaksanakan di tanah Melayu? Jadi ada 2 andaian jawapan pelajar lah. Yang positif atau yang negatif. Yang positif mungkin pelajar akan kata antara isi jawapannya lah. Yang positif, negara kita akan terus maju. Sistem pentadbiran akan berjalan dengan lebih licin. Kos pentadbiran dapat dikurangkan. British akan terus memajukan negara kita. Infrastruktur negara kita akan berkembang maju. Contohnya pembinaan jalan raya dan jalan kereta api. Itu jawapan yang positif. Tapi pelajar juga boleh beri jawapan yang negatif. Sebab ini adalah soalan, kalau ikut kebat, soalan ni adalah soalan aras menilai. Boleh bagi jawapan positif atau negatif. Kalau pelajar nak jawab secara negatif, mungkin pelajar boleh katakan negara kita akan terus dijajah oleh British. Ataupun British akan terus mengaut kekayaan negara kita. Penduduk-penduduk di tanah Melayu akan ditindas oleh sistem pentadbiran British. Penduduk di tanah Melayu tidak ada peluang dalam sistem pentadbiran. Penduduk di tanah Melayu akan ketinggalan dalam bidang pendidikan. Itu jawapan yang negatif. Jadi terpulang kepada pelajar, kalau soalan yang seperti ini, pelajar boleh buat andaian. Soalan ni soalan aras menilai. Apakah yang akan berlaku? Ini ialah aras menilai. Sekiranya Malayan Union terus dilaksanakan di tanah Melayu, iaitu sama juga cikgu cadangkan untuk soalan kebat ni, esei ni, pelajar buat perenggan. Dan sebelum buat perenggan tu, pelajar perlu dulu buat rangka jawapan supaya jawapan pelajar akan lebih tersusun dan pelajar tidak akan lupa kepada isi
isi penting. Okey. Jadi soalan esei tadi A, B dan C. Okey, jadi apa yang telah pelajari pada hari ini ialah mengenai tajuk Malayan Union. Okey, yang pertama ialah pelajar telah mempelajari tentang sebab apa British memperkenalkan Malayan Union. Yang kedua, pelajar telah pelajari mengenai ciri-ciri perjanjian Malayan Union. Yang ketiga, pelajar telah pelajari tentang reaksi penduduk di Tanah Melayu terhadap Malayan Union, iaitu ada yang menerima dan ada juga yang menentang. Yang menentang tu lebih ramai lagi daripada yang menerima. Dan pelajar juga telah mempelajari sebab apa orang penduduk di Tanah Melayu menerima dan menentang Malayan Union. Dan seterusnya, pelajar juga telah mempelajari cara-cara penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okey. Jadi, cikgu harap pelajar-pelajar akan teruskan pembelajaran di rumah, teruskan mengikuti slot tuition online ni kerana cikgu akan teruskan dengan proses pengajaran. Proses pengajaran yang sepatutnya berlaku lah. Jadi cikgu harap juga pelajar-pelajar akan buat latihan yang cikgu bincangkan sebentar tadi, iaitu soalan objektif, soalan struktur dan soalan esei. Jadi cikgu rasa setakat itu sahaja pengajaran cikgu untuk malam ini. Okey. Jadi sebelum cikgu habiskan slot cikgu, cikgu ucapkan kepada pelajar supaya stay at home. Thank you frontliners dan juga hashtag tuition online perlis mengaji. Sekian, terima kasih.